Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Nasrullah bin Hanudin. Saya merupakan pelajar tingkatan 5 Al-Farabi yang bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Ranca-Ranca, wilayah Persekutuan Labuan. Masa itu nilainya ibarat emas. Tanpa membuang masa, izinkan saya membuat resensi terhadap sebuah novel yang berjudul Interlock. Novel ini merupakan hasil karya sastrawan negara Abdullah Hussain yang diterbitkan pada tahun 1971 oleh Dewan Bahasa dan Pusaka dan berharga RM40 sahaja dan mengandungi 503 muka surat. Secara mudahnya, novel ini terbahagi kepada 4 buku, iaitu sama seperti 4 bab. Bab yang pertama mengisahkan tentang keluarga Seman yang terpaksa bersusah payah selepas kematian ayahnya Pak Musa. Bab yang kedua mengisahkan tentang keluarga Ching Huat yang berasal dari negara China dan berhijrah ke Tanah Melayu serta terpaksa bersusah payah di sana. Bab yang ketiga mengisahkan tentang keluarga Maniam yang berasal dari India Selatan dan terpaksa mengarungi segala dugaannya di Tanah Melayu. Serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Di akhir penceritaan novel ini mengisahkan tentang ketiga-tiga keluarga berkenaan yang mengenal sesama sendiri ketika zaman penjajahan Jepun, zaman darurat dan zaman kemerdekaan negara. Tema novel ini ialah integrasi antara 3 kaum utama di Tanah Melayu, iaitu Melayu, Cina dan India melalui keluarga yang berusaha untuk hidup bersama negara yang aman, merdeka dan bersatu padu. Sesungguhnya, novel ini mengandungi mesej yang jelas yang boleh dijadikan iktibar, iaitu mesej perjuangan kemerdekaan. Orang Melayu, orang Cina dan orang India ingin menuntut kemerdekaan di sebuah negara yang aman dan bermaruah. Novel ini juga memaparkan keadaan masyarakat pada awal abad ke-20, iaitu zaman kedatangan orang Cina ke Tanah Melayu, orang India dari selatan benua India dan orang Melayu menjadi penghuni asal Tanah Melayu. Marcus Aurelius Si Pujangga pernah berkata, nilai manusia adalah semahal nilai matlamatnya. Untuk itu, terdapat nilai budaya dan pandangan estetika yang terkandung dalam novel Interlock ini. Antaranya adalah nilai menghormati orang tua, seperti dalam perwatakan Seman yang tak setia kepada ibu bapanya walaupun ibu bapanya berada dalam keadaan yang sukar. Seterusnya adalah nilai tolong-menolong yang boleh digambarkan melalui peristiwa penduduk kampung membantu Seman dan ibunya dalam mengusahakan rumah mereka yang baharu, seperti dalam peribahasa berat sama dipikul, ringan sama diuji. Dan nilai yang terakhir adalah nilai kerjasama yang boleh digambarkan melalui peristiwa penduduk kampung bekerjasama dengan Maniam serta Manila dalam mengusahakan majlis perkahwinan mereka. Baiklah, seterusnya, sesungguhnya novel ini menyajikan pelbagai ibrah yang boleh diteladani oleh si pembaca. Antaranya adalah kita perlu mengelakkan diri daripada menyembunyikan status diri. Seterusnya adalah kita perlu membantu orang yang berada dalam kesusahan. Dan akhir sekali adalah kita perlu membuat keputusan untuk kebaikan diri. Baiklah, setelah saya bawa saudara-saudari dalam menelusuri karya agung ini, maka tibalah masanya untuk saya membuat rangkuman berkaitan tentang novel Interlock ini. Pada pandangan saya, meskipun novel ini dikaitkan dengan kontroversi yang melibatkan sentimen perkauman, tidak dapat dinafikan bahawa karya agung sastrawan negara Abdullah Hussain mempunyai penekanannya yang tersendiri. Mengapa saya berkata sedemikian? Persoalannya sejak begini. Penekanan yang digarap oleh beliau iaitu integrasi antara 3 kaum utama di Tanah Melayu, Melayu, Cina dan India melalui keluarga yang terpaksa melalui pelbagai cabaran dan liku-liku kehidupan untuk terus hidup bersama di negara yang aman dan bermaruah. Elemen ini jugalah yang mengayakan novel ini lalu diangkat menjadi karya agung sastrawan negara. Kekuatan aspek falsafah yang berjaya diterapkan dalam novel ini adalah penerapan falsafah integrasi antara 3 kaum utama yang utuh seawal 1940-an sehingga Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Menurut Azizah Hamzah dan Hashim Yaakob pada 2011,
Novel ini juga mendukung mesej satu Malaysia apabila ketiga-tiga kaum ini, Melayu, Cina dan India, bekerjasama dan sanggup berkorban demi keharmonian dan kesejahteraan negara. Perhatian yang diberikan oleh novel interlog ini begitu luar biasa. Mungkinkah ada novel berbahasa Melayu yang akan menerima perhatian yang sama? Moga jika ada, biarlah tema dan pengajaran yang tersirat yang menjadi bahan bualan, perbincangan dan wacana. Akhirul kalam, saya berharap agar novel ini dapat dibaca oleh setiap lapisan masyarakat kerana novel ini mengandungi pelbagai ibrah dan kebaikan yang boleh dijadikan teladan. Untuk itu, terimalah wahai pendengar. Untuk Saroja yang selalu berhati-hati, untuk Patria yang sejak kecil selalu keras hati, untuk Tarik yang selalu tersenyum tanpa mengerti. Untuk itu, sekian, terima kasih, Sheshe Nanri.